di NAA, kecuali bahagian yang terlalu mempertahankan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya ingin menyatakan di sini satu pepatah, maksim undang-undang yang terkenal yang berbunyi, not only must justice be done, it must also be seen to be done. Keadilan itu bukan saja perlu ditegakkan, tetapi mesti kelihatan ditegakkan. Terima kasih Tuan Dipertua. Sebelum saya pergi jauh dalam ucapan perbahasan, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada bekas Perdana Menteri iaitu Yang Berhormat Bera yang kebetulan tidak ada pada hari ini atas rancangan asar RMK12 yang telah dibentangkan oleh beliau pada tahun 2021 yang lalu dan ia menjadi fokus kajian separuh penggal yang kita bahaskan pada hari ini. Walaupun berdepan dengan pelbagai hambatan dan kekangan kerana negara baru keluar daripada kesan COVID-19 pada waktu itu, namun tidak boleh dinafikan tempoh kepimpinan beliau ketika itu telah berjaya meletakkan asas yang baik bagi pemulihan dan pertumbuhan negara untuk perkembangan lebih baik yang kita nikmati pada hari ini. Apapun terima kasih kepada Yang Amat Tambun atas pembentangan KSP RMK12 dengan harapan ia bukan saja akan meneruskan pencapaian dan kecemerlangan lepas, malah turut menambah baik serta mengatasi kelemahan atau kekurangan yang ada berdasarkan keadaan dan cabaran semasa dalam sebuah dunia yang pantas berubah. KSP RMK12 ini dengan tema Malaysia Madani Mampan, Sejahtera dan Berpendapatan Tinggi, sebagaimana kita maklum menggariskan 17 anjakan besar, 71 strategi serta inisiatif bagi memangkinkan pembangunan sosio-ekonomi negara dalam tempoh berbaki RMK12 yang dijadual berakhir 2 tahun saja daripada sekarang ini. Tuan Ketua, tidak dinafikan dengan berakhirnya penguasaan berterusan kerajaan oleh Kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14, wabak COVID-19 dan pertukaran kerajaan dan kepimpinan kerajaan sejak itu sehinggalah ke PRU 15 yang lalu, kestabilan politik dan perpaduan masyarakat kita masih lagi goyah dan belum mencapai keseimbangan baru yang kukuh sehingga kini. Sedangkan ia menjadi syarat penting kepada penambahbaikan keadaan negara serta masyarakat dari segi kualiti kehidupan dan pencapaiannya. Secara jujur, kami Perikatan Nasional berpandangan kita tidak perlu lagi menuding jari kepada mana-mana pihak atau keadaan yang menyumbang kepada ketidakstabilan itu kerana kami percaya ia merupakan masalah bersama yang perlu dirongkai secara bersama-sama juga. Maka dalam konteks ini, Perikatan Nasional terus berpegang kepada prinsip seperti mana dalam firman Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maksudnya bantu-membantu dalam perkara kebaikan dan takwa serta tidak saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. InsyaAllah penegasan dan ketulusan kami Perikatan Nasional dalam hal ini kami zahirkan malah sebagai kayu ukur kepada kehadiran Perikatan Nasional dalam politik negara. Baik kami sebagai pembangkang di Parlimen yang mempunyai 74 campur 1 kerusi di dalam Parlimen ini, manakala di Dewan-Dewan Undangan Negeri maupun sebagai kerajaan di negeri-negeri yang kami kuasai. Untuk rekod, Perikatan Nasional memegang sebanyak 208 DUN daripada 445 DUN di negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Tuan Yang Dipertua, untuk tujuan perbahasan ini saya tumpukan kepada item penegasan 4, mempertingkat potensi ekonomi wilayah di bawah tajuk tumpuan 1 KSP RMK12 iaitu menuju negara berpendapatan tinggi. Di bawah item ini kerajaan menyebut bahawa pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan inklusif menjadi cita-cita ekonomi madani dan usaha akan dipertingkatkan untuk mengoptimumkan potensi ekonomi wilayah. Saya percaya isu ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara wilayah adalah isu lapuk yang kita warisi sejak zaman penjajahan lagi, namun tidak pernah berjaya diatasi secara tuntas dan meyakinkan. Negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai miskin 50 tahun yang lalu nampaknya masih kekal miskin hari ini
berbanding negeri dan wilayah yang dikategorikan sebagai kaya terus kekal begitu. Penegasan kerajaan untuk memberi tumpuan kepada perkara ini pada dasarnya kita sambut baik. Namun, kita berharap ia dibuat atas dasar hak, tanggungjawab, keadilan dan kesedaran yang jujur, bukannya sebagai gula-gula politik atau langkah populis yang boleh berubah-ubah mengikut keperluan dan kepentingan semasa semata-mata. Lebih buruk lagi, perhatian dan penegasan itu dijadikan rasuah politik dan senjata untuk membuli negeri dan wilayah terbabit supaya akur dan tunduk kepada kehendak dan manipulasi Putrajaya. Walaupun isu ini telah berkali-kali dibangkitkan dan dibantah, namun sikap amalan buruk menafikan hak demokratik rakyat dan negeri untuk memilih pegangan politik yang berbeza daripada kerajaan pusat terus dijadikan sebab untuk negeri-negeri ini dianaktirikan. Kempen parti kerajaan semasa pilihan raya negeri baru-baru ini dalam usaha untuk menumbangkan kerajaan negeri yang tidak seadiran dengannya juga sangat jelas mengamalkan sikap dan pendekatan yang sama, penyalahgunaan aset dan jentera kerajaan, politik rasuah dan salah guna kuasa, di mana pihak Putrajaya tidak lagi mengamalkan perkara-perkara yang tidak lagi menjadi rahsia umum dan tidak boleh disembunyikan lagi dalam dunia tanpa sempadan sekarang ini. Saya ingin merujuk kepada satu kes yang mana saya dirujukkan oleh rakyat di Parlimen Sungai Besar Selangor, yang mana pada menjelang pilihan raya baru-baru ini, tepatnya 22 hari bulan 7 tahun 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri DNAA telah menggunakan 3 buah helikopter untuk menghadiri satu program yang tidak besar, iaitu program yang dinamakan Karnival Usahawan Desa di Sungai Besar, menggunakan 3 buah helikopter, yang mana sebelum itu beberapa hari JKR Sungai Besar terpaksa menghabiskan beberapa puluh ribu untuk membuat helipad bagi membolehkan Perdana Menteri mendarat di situ. Yang melucukan lagi, Tuan Yang di-Pertua, rakyat Sungai Besar juga memberikan kepada saya satu petikan di bawah di dalam sinar harian yang memetik ucapan Perdana Menteri pada masa itu yang bertajuk Perdana Menteri tolak perbelanjaan baik pulih kediaman dan juga kereta untuk bantu golongan sasar. Sebenarnya tidak mengambil peruntukan kereta, kena dia nak guna helikopter, Tuan Yang di-Pertua. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dalam perkara ini kata-kata sewaktu negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional secara sekata dan terbuka memberikan peruntukan yang sama kepada wakil rakyat pembangkang. Kerajaan pusat dan negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan dan BN masih lagi bermain tarik tali, berdolak-dalik berhubung peruntukan kepada wakil-wakil rakyat yang mewakili Perikatan Nasional. Jadilah dewasa, hentikanlah politik pondan yang tidak bermaruah. Minta penjelasan. Hormatilah hak rakyat dan negeri yang sah secara terhormat dan jujur. Percayalah, minda rakyat tidak akan berkembang dengan sikap kebudak-budakan seperti ini. Dan negara minta akan penjelasan. terus terperangkap dalam politik mundur. Kota Baru boleh lontas segalanya. Saya nak tanya soalan. Boleh kita jawab tak? Kambing. Kalau kelas lembu baru boleh kata nak oleh gencatan senjata, nak apa ni, nak sama-sama seterusnya saya nak aman, tetapi sekarang buat macam-macam tuduhan. Kota Point of order. Yang di-Pertua, point of order mengganggu. 37(1) dan 2. Sebentar. Point of order mengganggu. Yang Berhormat besok duduk sekejap. Yang Berhormat bayan lepas ni tadi kan? Bayan baru bayan lepas? Okey. bayan baru. Bayan mana? Datuk Speaker, saya nampak bahawa Sebentar, bayan baru. Biar saya bercakap, ya. Adalah jelas peraturan menyatakan floor ni sekarang ni belong to Kota Baru. Selagi mana-mana
mereka yang mempunyai floor tidak membenarkan. Datuk Speaker, dia boleh melontar macam-macam tuduhan kepada Perdana Menteri ya. Yang berhormat. Ini satu fitnah, ini satu fitnah dan Sila tenang, bertenang. Saya bertenang, saya akan hanya berpandu kepada peraturan mesyuarat. Ya. Yang berhormat Bayan Baru, the floor, dengan izin the floor belong to Kota Baru. If he doesn't allow, kalau dia tidak benar, itu adalah haknya. Duduk Bayan Baru. Ya. Duduk yang Bayan Baru. Peraturan saya layan. Bukan peraturan, minta maaf. Yang berhormat Kota Baru. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, saya diganggu dan dicuri masa Tuan Yang sedikit. Dipertua. Satu penegasan Yang saya, berhormat. saya Tuan Yang Dipertua, standing order. berhormat. 36-6. standing order. Standing order 36. Kota Baru membuat sangkaan jahat yang mengatakan Perdana Menteri menolak untuk menerima baik pulih rumah, tetapi itu adalah tujuannya untuk menggunakan helikopter. Ini adalah sangkaan jahat. Tuan Yang Betul, Dipertua. ini sangkaan jahat dan ini standing order. Kita mohon Standing Kota Baru order tarik balik. 36. Tarik balik. Ini adalah Satu persatu. Sekarang ni yang berhormat Sungai Petani, hold your horse. Dengan izin hold your horse. Yang berhormat Bayan, you have bawa isu peraturan mana? 36-6 juga ya. Baik. Tak ada sangka jahat terhadap ahli-ahli berhormat dalam Dewan ini. Tadi Kota Baru membuat fitnah bahawa kerajaan terpaksa belanja berpuluh-puluh ribu ringgit buat helipad just for the landing of Prime Minister. Ini satu sangka jahat. Kena tanya dulu adakah fakta itu betul ke tak, ya? Kalau tak betul, tarik balik, ya. Ini tidak betul. Tuan Speaker, saya rasa ini adalah satu yang fitnah dan sangka jahat. Baik. Yang berhormat, yang lain sila diam kejap. Kalau tidak jadi pasal borong. Okey? Biar saya deal satu persatu. Okey, yang berhormat Bayan Baru, dengan izin you have brought up the subject matter. Apa yang saya perasan di sini, banyak speeches oleh Kota Baru merefer kepada dokumentari. Mana tidak bermakna tidak direkod. Jadi saya cadangkan which perceive should be done, usulkan, nyatakan which part dan sebagainya, kerana tiap-tiap dokumentari yang telah dibangkitkan oleh Kota Baru perlu disemak. Kalau benda itu tidak benar sebagaimana dinyatakan oleh pemberita dan apa yang diatur oleh Kota Baru di dalam Dewan ini tidak benar, then there is something. Datuk Speaker, apa yang Kota Baru mention tadi semua daripada netizen, daripada cyber trooper mereka. Mereka boleh buat apa-apa tuduhan, macam-macam tuduhan, tetapi tidak berasas. Jangan mengikutkan laporan daripada Facebook ke TikTok mereka, Datuk Speaker. Tetapi di Dewan ini, kita Dewan yang mulia. Kita tidak boleh bawa apa-apa sahaja daripada netizen untuk sebagai kebenaran. Itu bukan satu kebenaran. Betul tak, Datuk Speaker? Baik. Yang berhormat Bayan Baru, apa-apa dilempar di dalam Dewan ini berpandu dengan apa kenyataan on the spot is recorded. Dokumentari, benda kena refer di luar. Jadi untuk berlaku adil, please saya pohon yang berhormat Bayan Baru buat usul, nyatakan dengan spesifik which part supaya speaker boleh nilai dan buat keputusan. Faham? Duduk yang. Okey. Okey. Datuk. Yang berhormat. Datuk Yang Bertua. Tiba-tiba tambah lagi seorang. Salam ya. Baik. Saya selesaikan dulu Standing Sungai order. Petani. Standing order juga. Yang berhormat Sungai Petani sebelah tu duduk dulu. 36-6. Timur-timur. Ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat. Tadi Kota Baru mengeluarkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang berhormat sebelah kiri, saya nak dengar. Kalau yang berhormat juga jadi macam pasal borong, fakta tak dapat direkod dan penjelasan tak dapat saya dengar, saya pohon kerjasama hold your horse. Dengan izin ya. Okey, yang berhormat Sungai Petani. Ya, Yang Amat Please nyata, go direct to the point. 36-6 Mana yang berhormat Sungai Petani Yang tak puas Yang hati? Berhormat Kota Baru mengatakan bahawa Yang Amat Berhormat menolak
baik pulih rumah disebabkan nak kepada ambil helikopter. Jadi ini tidak benar. Jadi itu adalah satu sangkaan jahat terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih. Baik, Yang Berhormat Sungai Petani, saya ambil rekod, perkara ini telah direkodkan. Sebagaimana saya nasihatkan juga Bayan Baru, banyak perkara yang telah direfer adalah benda di luar Dewan. Kalau di-utter, dibentangkan directly, evidence wise, boleh kita buat keputusan. Please usulkan sebagaimana Bayan Baru telah nyatakan. 36 usul apa? Itu yang Bayan Baru nyatakan. Yang Sungai Petani pun, Yang Berhormat, nyatakan which part you disagree, tolong submit. Kita have rule, peraturan, kita peganglah pada ini. Kalau tidak, cacah merja dalam Dewan. Ya? Muhammad Speaker, Baik. peraturan mesyuarat Yang Muhammad. Sebentar. Tadi ada ibu timu. You nak continue? Okey ya? Alright. Sebenarnya nak merujuk kepada 37 dalam 36-12. saya bangun dulu tadi ya, dalam kurungan 2, 37.2. Saya baca Yang Muhammad ya. Baik. 37.2. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa mesyuarat tidak punya masa satu untuk menyelesaikan urusan dan atau jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli yang meminta penjelasan itu adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang berucap. Kita ada peraturan mesyuarat jelas Yang Muhammad. Kes-kes macam ini semata-mata untuk mengganggu perbahasan yang sedang dibuat oleh ahli dari Kota Baru. Peraturan mesyuarat itu adalah sangkaan buruk. Yang Berhormat Sungai Petani menggunakan peraturan. Yang Berhormat, jangan mencelah. Sekarang saya bagi laluan pada Yang Muhammad Speaker lain ada tolong, kuasa di tolong. bawah peraturan 37.2 untuk menghalang gangguan-gangguan yang menggunakan peraturan mesyuarat. Saya semata-mata membangkitkan untuk peraturan mengganggu Dewan. perbahasan. Saya membangkitkan peraturan Dewan. Ya. yang Sebab Berhormat tu Sungai Petani. 37, you read 37. Yang Berhormat, yang You Berhormat are Sungai- disturbing the debate. Faham? Yang Berhormat Sungai Petani dan Ipoh Timur dan Yang Berhormat Beluran, dengar. Let us not turn this quorum into a fish market. Saya tengah dealing dengan Beluran berkaitan standing order. Saya telah bagi laluan daripada Ipoh Timur tolak. Sekarang giliran je. After dia, if you think that you want to bring up the subject matter of the peraturan, saya bagi laluan. Standing order jelas. Bab peraturan layan. Sebentar, bagi saya selesai dengan Beluran. Okay. Tekan yang mic. Jelas daripada 37.2 ini, Yang Muhammad Speaker ada discretion dan power to stop gangguan-gangguan yang menggunakan peraturan mesyuarat. When I was there 10 years ago, kita juga buat perkara yang sama Yang Muhammad. We stop because ada gangguan, kita tahu menggunakan peraturan mesyuarat untuk mengganggu. Terima kasih Yang Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Saya well aware of that 37.2. Saya juga well aware of 44.1, 44.2, 43.1, 43.2. Jadi saya still have the discretion. Dengan izin, mana saya ada kebebasan untuk judge. Jadi mengambil kira dengan apa yang Berhormat Beluran nyatakan tadi 37.2, saya refer balik dan counter dengan 43, 41, 42 dan saya luluskan perkara itu ya. Alright. Now balik kepada bila ambil maklum ya sebagai speaker, bila sebut peraturan kena layan. Kalau melainkan dipikir benda tu ini saja dengan sengaja dan dia boleh guna. Final. Alright. Okey. Yang Berhormat Ipoh Timur, apa dia peraturan? Terima kasih Timbalan Speaker yang arif. Ya, saya orang baru. Tapi bukan kali pertama dalam Dewan Legislatif lah. 36 sangka buruk. 36 12 iaitu yang disebutkan sebagai mengelirukan Dewan. Tadi Sungai Petani sedang membangkitkan perkara berdasarkan peraturan mesyuarat. Sama juga dengan sahabat saya dari Bayan Baru. Apa pula Beluran nak kata ini adalah kacau ganggu? Itu sebenarnya mengelirukan dan adalah sesuatu yang berdasarkan sangkaan buruk. Orang lama sepatutnya
menghormati peraturan mesyuarat dan memberi ruang kepada ahli-ahli yang lain. Dia yang buat salah, dia pula kata orang yang buat salah. Yang Jadi, Berhormat, come on lah orang nama. okey baik. Saya presume benda ni telah selesai. Kita go back to the track ya. Okey, Yang Berhormat Kota Baru, 1 minit. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tak perlu jawab ya. Saya tak perlu jawab. Okey, terima kasih. Poin saya yang terakhir ialah mengenai penegasan 6, meningkatkan kesejahteraan dan membudayakan masyarakat madani. Secara ringkas, sekarang ini, akhir-akhir ini, berlakunya satu tindakan beberapa pihak yang cuba mencabar dan juga cuba mendapatkan deklarasi daripada mahkamah untuk mencabar undang-undang syariah di negeri-negeri. Perkara ini telah disebut dengan jelas oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal-Ehwal Agama Islam Malaysia MKI baru-baru ini. Yang pertamanya isu kalimah Allah yang belum lagi selesai diuruskan oleh pihak kerajaan persekutuan. Tapi saya nak tekankan mengenai beberapa kes mahkamah. Pertamanya kes yang melibatkan seorang yang bernama Nik Eileen Zurina binti Nik Abdul Rashid melawan Kerajaan Negeri Kelantan yang telah memfailkan satu kes di Mahkamah Persekutuan untuk mendapat peristiharan supaya 20 seksyen di bawah enactment Kanun Jenayah Syariah 1 Negeri Kelantan 2019 dianggap terbatal dan tidak sah. Dan yang keduanya ialah beliau meminta peristiharan supaya Dewan Undangan Negeri tidak mempunyai kuasa dan tidak kompeten untuk membuat undang-undang syariah. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Kerajaan Persekutuan. Kenapa dalam hal ini Kerajaan Persekutuan seolah-olah melepas tangan, tidak mengambil endah kes mahkamah yang melibatkan bukan saja negeri Kelantan, tetapi kalau sekiranya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan membenarkan permohonan ini, semua enactment jenayah syariah di negeri-negeri di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dianggap terbatal. Mahkamah syariah dianggap tidak boleh berfungsi kerana tidak ada instrumen instrumen undang-undang. Dalam hal ini Kerajaan Persekutuan tidak pun mengambil untuk memasukkan misalnya Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Islam MKI, JAKIM, JAWI dalam kes ini sama ada sebagai pencelah ataupun sebagai intervener ataupun sekurang-kurangnya sebagai sahabat mahkamah, amicus curiae ataupun watching brief dalam hal ini. Jadi dalam hal ini secara tegasnya saya mohon penjelasan daripada Menteri Agama kenapa perkara ini tidak diberikan perhatian langsung kononnya untuk menjaga kesejahteraan umat Islam terutamanya di dalam negara ini. Perlu diingat enactment ini hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Hanya terpakai kepada orang Islam sahaja. Orang bukan Islam tidak langsung terlibat dalam enactment ini. Dan enactment ini telah dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri bukan saja di bawah kerajaan PAS di Kelantan tetapi kerajaan sebelum daripada ini sejak tahun 70-an lagi. Jadi ini isu yang amat serius. Saya mohon mendapat penjelasan yang paling tuntas daripada kerajaan khususnya Menteri Agama. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.